Khidmat masyarakat bukan suatu yang asing dalam masyarakat Malaysia. Semangat kemasyarakatan ini telah lama diamalkan tanpa mengira sempadan. Dari idea ini, My House memulakan misi dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari sebuah rumah yang usang dan rosak, kami bantu mengubahnya menjadi sebuah kediaman yang sesuai, selamat dan selesa. Usaha murni ini telah membawa kami menelusuri pekan-pekan kecil sehinggalah ke kawasan kampung. Kami amat kagum sekali melihat masyarakat yang hidup dalam kepelbagaian dan keharmonian. Inilah cerita perkongsian kebahagiaan. Inilah My House. Seringkali berlaku apa yang dilihat dengan pandangan mata kasar kita tidak sama dengan hakikat yang sebenar. Demikianlah juga dengan rumah-rumah responden. Apa yang dipaparkan di hadapannya tidak sama dengan realiti kehidupan sebenar di dalam rumah itu. Kalau tengok keadaan fizikal rumah ni, nampak macam semuanya teratur, elok, nampak okey. Di mana beliau ni bertanggungjawab terhadap adik-adik beliau. Beliau duduk bersama dengan 3 orang lagi adik-beradik beliau yang agak tidak berapa sihatlah dari segi sama ada dari segi keadaan mental ataupun dari segi fizikal masing-masing. Dan saya tengok Puan Hasnah begitu sabar dan begitu bermotivasi untuk meneruskan kehidupan bersama adik-adik beradik. Jadi sekarang ni bumbung ni kalau dia bila tak ada shilling ni panas betul lah kan? Panas betul, ya Allah. Dan dia ada kesan tak pada adik-beradik yang sakit ni? Ada kesan, terutama yang kakak saya ni, Syam ni kan. Dia kalau terlampau panas kan, dia mesti mata dia naik ke atas. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau melihat pada keadaan fizikal rumah ini, kita lihat tak ada bezanya dengan rumah-rumah yang lain, lebih kurang sama. Tapi yang paling tak lupa seniman Amran Tompel. Sebab kenapa di saat saya masuk ke rumah beliau, saya melihat wajah beliau yang cukup ikhlas menerima tetamu, di mana kita melihat di dalam matanya satu perasaan gembira. Ya, saya pun gembira dapat berjumpa dengan Pak Amran dan keluarga hari ini. Semoga apa yang kita usahakan akan berjaya. Dah cantik dah rumah. Dah cantik. Alhamdulillah, nampak indah ya. Dan ya Allah, banyak je sampah. Bertimbun-timbun sampah. Cara sapu ke bakar pun tetap ada juga tu. Agak banyak. Dalam bangkai-bangkai ayam kadang-kadang diorang buang jugalah. Di mana takungan sampahnya dengan sampah sarap yang tak terurus penuh di sekeliling rumah seperti timbunan-timbunan tong sampah. Dan alhamdulillah tahniah kepada pihak kontraktor betul-betul menambung balik sampah-sampah tu, membersihkan kawasan dan membaiki rumah tu dengan begitu sempurna dan selesa untuk didiami. Asal tiap sesuatu perkara itu indah, unik dan istimewa. Namun setiap yang indah, unik dan istimewa ini sampai pada satu keadaan dia akan dimakan masa, dimamah usia. Kita dapat lihat yang rumah ni rumah kampung yang agak lama. Struktur asal rumah ni adalah rumah tradisional. Rumah ni dengan struktur binaan tradisional rumah Perak. Kalau tengok dari segi luarnya mungkin warnanya sudah agak lusuh. Bahagian dapur kalau kita tengok dengan ada lubang-lubang yang besar di bahagian ceiling, saya rasa macam-macam binatang boleh masuk. Selain daripada bilik air beliau yang telah merekah hampir 1 kaki dia punya rekahan. Dah jarang dah. Dah nak tertanggal dah. Tunggu masa nak roboh ni. Aduh, nak tumbang. Kalau tumbang habis nampak orang mandi ke apa. Satu yang menarik perhatian saya tengok ada solar panel dekat atas bumbung tu. Jarang Itu ada. derma daripada kawan-kawan niaga pasar malam. Puncanya sebab pasang solar panel tu. Kalau tak, Kalau rumah-rumah lain, kita lihat walaupun keadaannya daif dan uzur, tapi apabila tidak ada bekalan elektrik ini satu benda yang tidak boleh diterima pada masa ini. Sebab negara kita telah merdeka lebih 60 tahun. Jadi kita terperanjat bila ada rumah di Malaysia ini yang tidak ada bekalan elektrik. maka kita perlu hadir, perlu masuk ke dalam kehidupan mereka untuk memahami dan menjiwai apa sebenarnya yang berlaku.
Dan kalau orang tengok memang betul-betul kata menyiksaan. Orang boleh bawa pergi balai apa semua pasal menyiksaan. Tapi kita nakkan dia sedar, itu je cara. Dia macam khayal dalam dunia dia lah. Macam khayal dalam dunia dia. Tapi bila dia sedar, kita tanya kau buat apa? Buat apa? Tak ada apa-apa. Bila dia sedar tu lah. Dalam kes responden kita di Pekan Nenas, iaitu Encik Ahmad Jati, selain daripada isteri, beliau juga terpaksa menanggung 7 orang anak. Anaknya yang besar telah peringkat remaja, tetapi menghadapi masalah kesihatan. Apa jasa yang paling besar kalau Abang Razman berfikir pasal kakak ni? Jelas jasa tu rasa dia membesar saya daripada kecil, daripada umur 8 bulan. Tu je. Ni kalian nak buat apa tu? Itu buat bilik tidur lah. Bilik Bilik tidur untuk siapa? untuk kakak lah. Untuk kakak. Kakak. Dan setelah kita faham, setelah kita tahu, boleh kita nampak ruang untuk membantu mereka. Sesungguhnya, ini jauh lebih bermakna daripada nilai kebendaan dan wang ringgit yang kita hulurkan kepada mereka. Perubahan yang ketara juga saya dapat lihat di rumah Cik Raziman di Kampung Sarang Tiong. Bila kombinasi dua elemen rumah ni, rumah asal dengan rumah baru ni, dengan mainan color, dengan warna yang dipilih tu nampak menaik. Kalau tengok arwah ni dia buat rumah pun cantik, dia dah ada idea dia nak buat kan. Tapi terhenti di pertengahan. Sebab ajar tak tahu kan kat mana. Okey, rumah ni kecil saja. Juga tergendala. Kita membina 2 bilik yang baru, so kita harap dapat memberi keselesaan kepada keluarga beliau, terutama sekali anak-anak lah. Saya selalu ingatkan baik-baik turun tangga naik tangga. Sebab saya risau mak tu bawa angkat teko yangat, angkat periuk nasi. Kita membaik pulih tangga di bahagian depan dan juga di bahagian dapur dengan mengambil kira ciri-ciri keselamatan. Tangga memang naik tu kena tengok ke bawah dulu baru boleh naik. Pelan-pelan sekarang tak biasa ke bawah dah. Terus laju kata saya. Dia punya mati boleh naik kata. Belajarlah untuk merendahkan diri kita, kerana hanya dengan cara ini kita akan dapat menjulami, menjiwai dan memahami permasalahan responden yang sebenarnya. Sebagai seorang pengacara, kita tidak boleh hanya mementingkan penampilan dan populariti semata-mata. Malahan kalau kita mengangkat diri kita terlalu tinggi, dibimbangi kita gagal untuk mencapai, memahami intipati permasalahan responden yang sebenarnya. Sebenarnya sebagai pengacara, beliau bertindak sebagai wakil penghubung di antara kami dan juga kepada responden. Beliau akan mendengar permintaan dan apa permasalahan daripada responden dan beliau sampaikan kepada kami. Dia mungkin melakukan homework yang lebih awal berdasarkan kepada mengikut kepada kes-kes yang ada lah responden. Beliau mungkin melihat dari segi background setiap orang responden. Beliau memberikan idea kepada kami dan juga kontraktor untuk sesuatu pembaikan yang mungkin kami terlepas pandang. Dan yang mana kalau tengok di bahagian luarnya saja terlalu banyak benda-benda yang perlu kita clearkan. Secara hukumnya, buang aja. Buang aja. Macam itulah. Di mana tingkat atas rumah itu penuh dengan sampah dan memerlukan 6-7 lori untuk angkat sampah-sampah itu keluar. Kalau tengok dalam keluarga ni, dia ada 6 orang anak. Jadi ruang bilik tak ada. Jadi saya cadangkan supaya dekat luar ni, kalau dapat ditambah buat bilik lah. Kalau dengan extension yang baru, binaan yang baru ini dapat beri keselesaan kepada anak-anak beliau untuk kegunaan peribadi pada waktu yang sama dan juga pembelajaran anak-anak. Kepada penyumbang-penyumbang yang mana kita nampak kecil, tapi hasil dia, kesan dia untuk keselamatan dan kesejahteraan responden memang kita boleh lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benda ini yang wang tak boleh beli. Betul. Jadi sepanjang bersama dia memang boleh hilang gelabah saya sebab kali pertama saya muncul di kaca TV bersama dengan dia. Jadi masa penggambaran banyak ketika pun saya rasa cemas sebab membawakan Samsu Debat sebagai seorang host boleh membawa saya masuk ke scene tu dan boleh betul-betul secara natural menceritakan fikiran, pandangan peribadi saya dengan lebih selesa. Bila suami dah tak ada, lumpuh, hilang, digugurkan sebab suami itu menceraikan isteri dia, suami itu tinggalkan tanpa tanggungjawab, maka isteri dan anak-anak kena susun strategi untuk mainkan peranan untuk saling sokong menyokong antara satu dengan yang lain.
pengacara kita bukan hanya berkomunikasi dengan responden, tetapi beliau telah mengadakan kuliah-kuliah. Bila berlaku masalah dalam keluarga, janganlah kita saling melepaskan tangan, tetapi semakin erat tangannya dipegang. Dia memberi tazkirah ni dalam bentuk yang bermotivasi. Intipati tazkirah dan juga motivasi yang beliau bagi ni kena kepada subjek matter ataupun responden yang kita tengah baiki rumah tersebut. Ini bosol lumak depan rumah. Nak ina. Bos sepak. Sampah, plastik, apa segala bonok. Lepas itu buanglah ke sungai Kenabui. Oh jangan. Jangan. Itulah harta yang tak ternilai, khazanah untuk anak cucu keturunan orang kampung Cenahan. Diumpamakan seperti sebuah pasukan bola sepak. Setiap pemain perlu memainkan peranannya masing-masing untuk mencipta gol dan mencapai kemenangan. Sepanjang perjalanan program My House ini, kita telah mendapat sambutan dari pelbagai pihak. Tapi yang kita nampak rajin datang adalah pihak Baitul Mal. Dan juga kita dapat mendapat kerjasama dari pihak NGO lain seperti Persatuan Jalan Muhammad Saleh. Kalau bukan kita, Dan juga kita mendapat kerjasama daripada pihak Maidam, daripada pihak Jauhar, pihak Yadim, yang termasuk pemimpin-pemimpin masyarakat seperti yang berhormat. Dan juga kita dapat kerjasama daripada pihak swasta juga. Velera Skin. Bila ada pihak yang ingin menyumbang interior design dalam rumah tersebut, jadi kita minta dia berbincang dengan kontraktor di segi kesiapan, tempoh kesiapan dan apa warna-warna yang diperlukan. Daripada orang kampung turut datang membantu. Mereka datang menghantar bantuan, menghantar barang-barang keperluan hampir setiap hari. Namun usaha ini bukanlah semudah yang disangka, tapi penuh dengan dugaan, ujian, onak dan duri, cabaran yang berliku. Jadi itulah kita tengok keadaan daripada luar tadi, nampak macam siap, macam tak siap. Jadi mana tu? Boleh Cik Zamri terangkan kat kami ni. Mengikut peraturan perjanjian kita dengan pihak kontraktor mesti menyiapkan dalam tempoh 14 hari. Memang kita ikutkan kita punya program kan memandangkan masa tu terhad. Saya memang plan, memang saya dah brief kerja-kerja saya, mesti kerja sampai malam untuk kerja masa. Itu ada beberapa elemen yang kita terpaksa ambil kira dari segi faktor tempahan dan juga faktor cuaca juga main peranan jugalah. Mana semalam pun hujan, saya tak ada fikir pasal lain, fikir pasal simen. Pula kawasan sini memang kawasan bila hujan kawasan banjir. Sebab tu yang kita cepat-cepat alihkan simen kita. Walaupun bertutup tapi penyerapan dia punya wap tu tetap ada. Sensitif sikit. Dia kalau hujan, simen ni kita kena jaga. So ada juga rumah-rumah yang kita tidak dapat siapkan dalam tempoh 2 minggu seperti mana yang ditetapkan oleh pihak YBIM. Nampaknya dalam kita menyiapkan rumah ini telah pun mencecah 75%. Kira-kira 25% saja lagi yang belum disiapkan, dan kami pula tidak boleh nak menunggu lama kerana ada lagi tempat lain yang nak kami kejar untuk lihat apa yang boleh kami bantu. Tetapi itu tidak membantutkan usaha kami untuk meneruskan program My House ini, di mana pihak kami telah membuat follow up selepas itu. Selepas beberapa minggu, seminggu kemudian kami akan datang semula dan mengambil gambar dan melihat sendiri tahap penyiapan kerja-kerja perbaikan ini. Namun cabaran ini bukanlah satu perkara yang mudah untuk dihadapi. Dengan perancangan, strategi, kesungguhan dan juga penyatuan hati-hati pihak terbabit berkongsi rasa, perasaan kasih dan sayang di dalam membantu golongan asnaf ini. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Begitulah gambaran kerjasama yang telah berlaku di kalangan mereka menjayakan program My House ini. Apapun perlu diingat, mereka ini bukan saling kenal mengenal dari segi ukhuwah dan silaturahimnya, tapi disebabkan kita bersama berkongsi matlamat untuk membantu asnaf, maka usaha ini dapat diselaraskan dengan jayanya.
Kalau kita lihat semua rumah cantik. Tapi untuk kalau tanya saya secara peribadi, saya lihat rumah di Kuala Terengganu iaitu dimiliki oleh Puan Fakiah, di mana daripada tak ada bilik, kita ada bilik tidur dan bilik air, ada ruang tamu. Impak saya agak besar lah, di mana rumah di Botol itu pun mengalami masalah. Jadi kontraktor itu mengambil inisiatif untuk membaiki peparitan supaya saluran air ada longkang di sekeliling rumah dia untuk menyalurkan. Satu usaha hadir untuk mengembalikan cahaya, keindahan, keunikan dan keistimewaan. Saya tak sangka orang TV Al-Hijrah datang sini, saya ingat tu. Saya tak dapat nak kata apa-apa, tapi saya bersyukur banyak-banyak pada Allah atas bantuan apa yang saya dapat ni. Terima kasih kepada mereka yang mana mereka telah mengecat rumah saya, alhamdulillah. Saya pun memang tak tercakap lah. Memang terima kasih lah sangat banyak-banyak lah pada yang membantu semua pihak. Kesyukuran tu tak dapat dibayangkan. Kegembiraan yang kami tak dapat nak bayangkan dengan kata-kata. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan juga TV Al-Hijrah ni lah yang bekerjasama. Alhamdulillah, saya dapat rumah yang macam ni sekarang ni. Terima kasih semua. Terima kasih pada Yayasan Budi Ihsan Malaysia, TV Al-Hijrah yang banyak membantu keluarga kami. Saya terima kasihlah pada pihak yang membantu saya. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia, TV Al-Hijrah, TDC Holding. Terima kasih kepada Yayasan Budi di TDC Holding, Jawa Medan dan pihak yang terlibat. Terima kasih banyak-banyak. Tak tahu nak kata nak kamu betapa gembiranya dan bahagianya. Syukur sangat-sangat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah menyokong program ini, yang telah memberikan sokongan yang sangat menggalakkan daripada episod yang pertama sehinggalah ke hari ini. Sesungguhnya jasa baik anda tidak dapat kami balas, hanya Allah SWT jugalah yang mampu membalasnya. Kami yakin dengan bantuan yang dihulurkan ini masih ramai lagi di luar sana yang memerlukan bantuan. Untuk episod yang akan datang, untuk rancangan kami pada tahun akan datang, iaitu kami akan mencari lebih banyak lagi rumah-rumah asnaf yang dhaif. Sebenarnya banyak, terlalu banyak. Waiting list dan juga list-list yang rumah-rumah yang pending untuk kita baiki itu teramat sangat banyak. Lebih daripada 50 baru cecah. Malah cecah 100. Jadi dengan belasan saja saya lihat memang hanya lebih kurang 10% je sebenarnya yang disempurnakan. Memang projek ini penuh dengan makna. Sebab kita bukan sekadar membina rumah ataupun membaiki rumah asnaf, tetapi kita juga melakukan lebih daripada itu dari segi pembinaan moral, pembaikian rohani, membentuk akhlak dan memamerkan sikap-sikap manusia dengan masyarakat setempat. Jadi peribadi saya sangat menyokong bahawa projek My House ini diteruskan
Di kesempatan ini kita menyeru kepada mana-mana individu, syarikat korporat ataupun agensi yang ingin turut serta bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia dalam penganjuran program My House untuk musim akan datang, bolehlah menghubungi saya atau pihak yayasan dan kita boleh berbincang. Dan mungkin dengan penglibatan perempuan, pihak organisasi yang lain, maka kita dapat melaksanakan dengan lebih luas lagi. Lebih banyak lagi rumah-rumah asnaf yang daif yang dapat kita baiki. Mereka menanti kedatangan kita. Mereka mengharapkan pertolongan daripada kita. InsyaAllah. Sama-samalah kita menyumbang, kita membantu, kita menyumbang sebahagian dari kita. Sesungguhnya kadang-kadang mungkin kita merunggut rumah kita kecil lah, rumah kita murah lah, katil kita teruk lah. Dan kita melupai bahawa di luar sana ada ramai orang yang jauh lebih susah daripada kita. Kadang-kadang bilik tidur kita lebih besar daripada rumah mereka duduk 10 orang. Kalau kita lihat rancangan projek My House ni, kita akan perasan sebenarnya rumah kita bagaikan syurga. Kami sehingga ke saat ini masih lagi berpegang kepada satu prinsip, iaitu dalam setiap rezeki kita ada hak orang lain. Satu tujuan, satu semangat, berkongsi kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.